Okey pelajar, kita sambung kembali dalam bab tingkatan 5, itu bab 5 bertajuk gerakan. Dan kali ini cikgu nak fokuskan kepada bahagian C, soalan nombor 10, soalan mengeksperimen. Soalan ini adalah soalan wajib jawab. Maksudnya kalau pelajar tak jawab, dia tak ada pilihan lain dah. Kena jawab juga. Tak seperti soalan 11 atau 12 ada pilihan. 10 adalah wajib jawab. Jadi untuk soalan yang pertama, kita lihat soalan Klon 2015, kertas 2 bahagian C. Okey, so diberi dalam bentuk gambar. Ini adalah soalan pattern baru. Kalau kita lihat pattern-pattern lama, soalannya pendek. Beberapa ayat saja, dan kali ini kita lihat diberi situasi bergambar dan ada penyataan dalam kotak tersebut. Jadi P dan Q, individu P dan Q sedang menolak kereta sorong yang sama jenis. Ianya lebih sukar untuk menolak kereta sorong yang penuh muatan berbanding kereta sorong yang kosong. Jadi ada dua situasi kat situ. Okey, kereta sorong penuh muatan, situasi pertama, dan kereta sorong yang kosong, itu situasi yang kedua, yang mana ini kita boleh jadikan juga sebagai pemboleh ubah manipulasi, manipulated variable MV dalam konteks situasi. Dan satu lagi, kita tengok dari segi konteks konsep sains, itu konsep yang sedang diperkatakan adalah inersia. Okey, jadi ada dua pilihan hipotesis pelajar boleh jawab berdasarkan situasi dan juga berdasarkan konsep inersia. Jadi kita lihat contoh berdasarkan konsep sains inersia. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek itu. Jadi jisim ini adalah MV, inersia ini adalah RV, bergerak balas. Responding variable. Jadi pilihan yang kedua pelajar boleh jawab dari segi situasi. So situasinya macam ni. Kereta sorong yang penuh muatan lebih sukar ditolak berbanding kereta sorong yang kosong. Itu dah bentuk situasi. Cuma yang terbaik adalah kita jawab dalam bentuk konteks sains yang sedang diperkatakan, iaitu inersia. Okey, jadi A adalah hipotesis berdasarkan penyataan yang diberi, dan daripada situ kita perlu jalankan eksperimen pada soalan B. Okey, dengan menggunakan pasir, 2 baldi plastik. Okey, jadi ini adalah bahannya, radasnya, radas dan bahan, pasir, baldi plastik dan radas lain. So inilah yang perlu dicari oleh pelajar dalam jawapan radas dan bahan. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di A. So inilah yang perlu ada. So dah berpandukan kepada aspek-aspek 1 hingga 5. So yang pertama, tujuan. So tujuan perlu ada perkataan untuk mengkaji atau untuk menyiasat. So itu perlu ada di hadapan. Kalau tiada, tak dapat markah. Hubungan di antara MV dan RV. MV, manipulated variable, dan RV, responding variable, bergerak balas. Okey. Seterusnya, mengenal pasti pemboleh ubah. So, ini satu markah. Pemboleh ubah. Oh, ada sedikit kesilapan perbahagian kat situ. Sepatutnya 2 kat sini. Dan aparatus dan bahan material, itu satu markah ya. Okey, jadi pemboleh ubah yang pertama dimanipulasikan, kita tengok tadi, jisim, baldi, ataupun kehadiran pasir. Mungkin kita tengok dulu macam mana eksperimen dijalankan. Okey, ini dia. So, yang pertama, kita biarkan kosong. Baldi ini kosong. Yang kedua, kita isikan dengan pasir. Sebab itu manipulasinya adalah kehadiran pasir. Kehadiran ini maksudnya ada atau tiada. Yang ni tiada,
yang ni ada, itu masuk kehadiran. Atau kita boleh ganti dengan jisim baldi. So, dua-dua diterima. Okay, bergerak balas, kita nak lihat inersia, konsep sains yang sedang dikaji. Ataupun dari segi pemerhatian, yang kita nak lihat adalah masa yang diambil untuk baldi itu berhenti berayun. Dan dimalarkan, saiz baldi perlu sama. Tak boleh baldi yang berlainan, saiz ataupun jisim yang berbeza. Sebab dia akan efek kepada jisim keseluruhan. Dan juga panjang benang. Kita lihat macam mana dia digantung. Okey. Jadi saiz baldinya perlu sama. Okey, dan juga panjang tali ini perlu sama. Okey, seterusnya senarai bahan. Okey, sebelum itu pelajar mesti ingat soalan untuk variable ni pun boleh ubah 2 markah sahaja. Jadi seandainya pelajar dapat jawab kesemuanya, tetap maksima 2 markah. Okey. Dan elakkan penggunaan huruf ringkas sebagaimana yang cikgu gunakan. Contoh manipulasi pelajar jawab MV. Ini jangan buat. Okey, masa menerangkan ni kita nak pendekkan masa, kita gunalah MV-RV. So, untuk menjawab perlu ayat penuh, ya. Okey, seterusnya nombor 3, senarai radas dan bahan. Perhatikan dia dah beri kat sini. So, perlu salin balik pasir, baldi plastik dan radas lai. Radas lai ni kalau tiada radas ni, tak boleh jalan eksperimen tu. Jadi, eksperimen ini melibatkan pengukuran masa. Kalau kita lihat respondinya adalah masa diambil. Jadi, untuk ukur masa, mestilah kita ada jam randik. Dihitamkan kat situ sebab ia adalah wajib ditambah. Seandainya pelajar salin saja sampai sini, benang pun ditambah. Okey, benang dan pengukuran ini sangat penting, ada jam randik. Kebiasaannya benang diberi dalam soalan. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana nak dapat 4 markah untuk prosedur ataupun kaedah. Okey, so andai kata pelajar lukis dulu. Jadi markah boleh diberi pada gambar rajah. Okey, tapi kita cuba talikan dengan prosedur di bawah supaya pelajar nampak. Okey, jadi poin yang pertama, prosedur yang pertama dapat markah 2 baldi yang serupa digantung dengan benang yang sama panjang. Okey. So nampak kat sini, kalau jumpa gambar rajah dulu, maka ini markah pertama. Okey, sebab prosedur kita boleh label sebagai P lah. P1. Okey, markah diberi pada gambar rajah dulu. Okey, baldi digantung dengan benang yang sama panjang. Okey, kemudian bagaimana kita memanipulasikan jisim baldi tersebut, iaitu satu baldi kita biarkan kosong, satu baldi lagi diisi pasir. So ada juga di sini. Okey, maka ini pada gambar rajah layak untuk dapat P2, poin yang kedua atau prosedur yang kedua. Okey, kemudian yang tolak tak ada pada gambar rajah. Maka bila seseorang mungkin pemeriksa itu melihat kepada prosedur pelajar, dia dah bagi pada gambar rajah, maka kat sini dia dah tak bagi. Mungkin dia tulis given, already given. Lepas tu ini pun dah diberi di gambar rajah, maka juga given. Dan poin ketiga, baldi itu perlu ditolak pada laju dan ketinggian sama untuk memastikan daya yang dikenakan ke atas baldi itu sama. Okay, tak boleh satu baldi kita lepas perlahan, satu lagi laju. Mesti laju dan ketinggian sama untuk memastikan hal lajunya sama. Okay, jadi ini poin yang ketiga, maka P3. So, kita akan biarkan dia berhayun sampailah baldi itu berhenti berhayun, kita catatkan. So, poin keempat, catatkan
masa untuk kedua-dua baldi itu berhenti berayun. Jadi itu adalah kaedah untuk mendapatkan 4 markah bagi soalan prosedur. Dan soalan yang seterusnya, so maksimum 4 markah tadi. Tabulation of data, penjadualan data yang kelima. Okey, cuma kat sini kita ubah sikit keadaan baldi tadi, kita follow kepada pemboleh ubah manipulasi kita, jisim baldi. Okey, jadi jisim baldi sama ada kita tulis kat situ baldi kosong atau baldi berisi pasir, ataupun baldi yang ringan atau baldi berat. Okey, dan pemerhatian ni tukar kepada RV. Okey, RV-nya adalah inersia ataupun masa tadi, masa untuk baldi berhenti berhayun. Okey, cukup sampai situ untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Untuk soalan gerakan ini juga soalan nombor 10 mengeksperimen. So soalan ini pun panjang penyataan soalannya. Ujian pelanggaran ialah jenis ujian yang dilaksanakan ke atas kereta untuk memastikan piawaian reka bentuk selamat dalam sistem dan komponen yang berkaitan. Ujian impak hadapan dijalankan ke atas jenis kereta yang sama yang bergerak dengan laju berbeza. Kereta sama, laju berbeza. So berdasarkan ujian, kereta dengan muatan 200 kg pada kelajuan 100 km per sejam mengakibatkan lebih kerosakan. Okey, 200 kg lebih kerosakan berbanding muatan yang sama 200 kg pada kelajuan 70 km per jam. Okey, so naik laju kerosakannya lebih besar. Okey, jadi soalan sama macam tadi. Mula-mula dia akan tanya hipotesis berdasarkan penyataan ini dan merancang eksperimen. Jadi kita terus kepada contoh jawapan. Jadi yang kita lihat tadi adalah konsep momentum. Di mana kereta yang bergerak dengan laju yang tinggi 100 km per jam tadi akan mengalami kerosakan yang lebih tinggi. Jadi pelajar boleh ambil berdasarkan situasi ini juga untuk jawab hipotesis, iaitu kereta yang bergerak dengan laju yang tinggi akan mengalami kerosakan yang lebih tinggi. Itu dari segi situasi. Tapi seeloknya awak jawab dari segi konsep sains yang sedang diperkatakan, iaitu momentum dan laju. Iaitu jika laju objek yang bergerak bertambah, momentumnya juga akan bertambah. Itu adalah hipotesis. Okey, ini adalah MV manipulasi tadi, bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Momentum tadi, kerosakan tadi, kalau situasi. Okey, kita lihat dari segi konsep sains lah. Okey, dan seterusnya soalan B. Menggunakan troli, landasan, bongkah kayu dan radas lain. Kita nak cari radas lain dalam soalan nombor 3. Rancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis DA. Okey, so yang pertama, tujuan eksperimen. Tujuan mesti kaitkan antara MV dan RV. Jadi ini terbalik. Mengkaji hubungan, seeloknya kita nyatakan dulu MV. Iaitu manipulasi untuk mengkaji hubungan antara laju dan momentum. Tapi biasanya diterimalah sekiranya nyatakan dulu bergerak balas. Tapi seeloknya MV dulu, manipulasi terlebih dahulu. Okey, seterusnya pemboleh ubah. 2 markah untuk pemboleh ubah. Ada yang dimanipulasikan, iaitu laju troli. Kita gunakan troli. Kita akan tengok gambar sekejap lagi. Macam mana kita menjalankan laju yang berbeza. Kita adjust, kita laraskan ketinggian landasan. So itu adalah pemboleh ubah. Manipulasi yang mana kita ubah. Okey, yang bergerak balas, sesaran bongkah kayu ataupun konsep yang sedang diperkatakan adalah momentum. Okey, momentum. Dan yang dimalarkan
jisim troli ataupun bilangan troli. Jadi 1, 2, 3, maksima 2 markah. Okey, so nombor 3, troli ada, kita salin balik, landasan, bongkah kayu dan radas lain. Yang penting kat sini adalah pembaris untuk mengukur sesaran. Sesaran bongkah kayu perlukan pengukuran. Jadi sebarang alat pengukur. Kalau bukan pembaris, mungkin pita ukur. Jadi seterusnya kita lihat kepada prosedur. Jadi ini adalah dalam bentuk gambar rajah. Kalau pelajar jawab gambar rajah terlebih dahulu, markah akan diberi pada gambar rajah. Jadi poin yang pertama yang boleh diberi, kita letakkan troli berjisim 1 kilogram itu pada puncak landasan P1. Okey. Jadi ini dia akan tulis diberi given lah, maksudnya dah diberi di atas. Tak boleh dapat double dengan isi yang sama. Lepas tu poin kedua, troli dilepaskan. So di gambar rajah tak ada kan. Kalau pelajar nak dapat gambar rajah tu, tulis kat situ tolak. Bila tolak maksudnya itu menggambarkan troli ditolak atau dilepaskan. So sekarang pelajar tak jawab untuk poin yang kedua pada gambar rajah, tapi dia ada jawab pada prosedur bertulis. Jadi itu adalah poin yang kedua, prosedur yang kedua. So P2. Okey, kemudian macam mana kita nak ukur pemboleh ubah? Bergerak balas. Kita ukur sesaran bongkah kayu diukur menggunakan pembaris ataupun tak nyatakan pembaris pun boleh. Yang penting ada statement diukur sesaran itu. Dan yang terakhir sekali adalah kita ulang eksperimen dengan mengubah kecondongan. Okay, kita tambah bongkah kayu ni. Ini 1. Jadi kita tambah, bila tambah, troli itu akan jadi bila tambah, troli itu akan jadi tinggilah. Jadi cikgu buat kelabu kat situ, grey kat situ sebab tak perlu ada pun tak apa. Dengan menambah bongkah kayu lain itu tak perlu ada pun tak apa. Cukuplah pelajar nyatakan landasan itu ditinggikan supaya lebih condong dan ulangi eksperimen. Jadi ini adalah repetition, pengulangan. Jadi P2, P1, P2. P2 tadi menuruni, lepaskan, sesaran P3 tak nyatakan tadi. Dan yang terakhir adalah ulangi eksperimen dengan kecondongan diubah, ditinggikan jadi P4. Jadi maksima 4 markah. Dan yang terakhir adalah penjadualan data. So apa yang perlu ada? Just 2 table. Sebelah kiri adalah MV. Apakah MV kita? Kita lihat balik tadi. MV kita adalah ketinggian landasan ataupun halaju troli. Mana-mana satu. Okey, kat situ. Jadi tadi kita ubah adalah halaju troli. Jadi halaju sama ada tinggi atau rendah, ataupun kecerunan landasan, bergantung kepada MV yang awak tulis di bahagian nombor 2 tadi. Jadi di sini kita perlu tulis RV. Respondingnya adalah momentum atau sesaran, sesaran bongkah kayu. Jadi bahagian ini biarkan kosong. Kenapa? Ramai yang bertanya kenapa biarkan kosong. Dalam kelas kita buat. Sebab ini adalah merancang eksperimen. Jadi merancang tak perlu tulis hasil. Kita merancang saja. Jadi kita akan buat nanti baru kita tuliskan keputusannya. Jadi itu saja untuk bab gerakan. Terima kasih.